tak Kenapa mengaku sekarang? manusia sebelum saya mati ni. Dan niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada seramai mungkin pada orang bukan Islam. Maaf, dia perlu orang faham Islam ni orang ungkapkan teroris. Islam ni Ya, selalu macam hukum orang, kerja macam kasar. Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia dan kita benar-benar terjadi ke campur-campur lah. Sikit segelintir orang. Jadi saya nak beritahu pada semua orang yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang. Islam ni nak semua manusia bahagia tanpa mengira agama bangsa. Islam nak semua orang gembira, bahagia dan dia menjadi rahmat kebaikan buat semua orang. Walau pada orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf, walau pada orang yang orang kata tak guna, penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah. Yang ikut-ikut saya tolong sekarang, syukur ke Allah, ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang. Yang ramai bantu-bantu dah makin ramai ni, ada yang tak pernah walaupun dah umur, maafkan, walaupun orang hebat-hebat dah, orang kaya-kaya juga hebat-hebat, tapi dia dah lama tak semayang, dah lama tak puasa. Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa. Alhamdulillah. Saya tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat, ramai begitu. Jadi macam rasa terharu, rasa bahagia. Tu saya buat macam tu lah. Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai. 7,000 orang datang. Nanti jemput datang ni lupa InsyaAllah. InsyaAllah. 7,000 orang, Ustaz, baru bila 7,000 orang datang. Khusus sehari seminar. satu event 7,000 orang? Satu event 7,000 orang. Itu pun dah berapa dah tu? Apa yang ramai yang nak dapat bercerai, kumpul? tak jadi bercerai. Macam mana? Itu pun dah berapa dah Ustaz dapat kumpul daripada satu event? Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai bagi rumah, sewa rumah. Tu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan. Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga. Pentas macam konsert. Kurang-kurang 200,000 juga persiapan apa tu. Lampu-lampu. Lighting and all that, 200,000. Orang kadang bayangkan sewa dewan 10,000. Ya, macam dewan kahwin ribu, zaman dulu sure, kan. Tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga 120,000. Kalau dewan maib yang besar sekarang jadi tempat. Jadi dewan semua sekali. Tapi memang banyaklah dapat. Kalau bayangkan kalau begitulah. Kalau 7,000 orang, seorang RM100 kan. Jadi dah 700,000 kan. Betul. Dah RM700,000. Yelah. Satu hari punya program. Alhamdulillah. Murah rezeki. Bukanlah macam ceramah. Kalau ingat saya buat kerja ceramah kat masjid, kuliah-kuliah. Fokus saya bukan begitu. Itu tambahan je lah. Keutamaan itu kalau orang nak sangat saya pergi. Tapi keutamaannya pada program training, motivasi. Semoga lebih ramai anak-anak Melayu ataupun rakyat Malaysia, anak-anak Islam lain dekat di Malaysia ni yang akan menjadi orang kaya raya yang sudah juga orang yang dermawan dan yang boleh membantu ramai yang lain. Ustaz tahu tak, kalau tadi Ustaz punya doa Nilofa pun orang paling kaya juga ni dalam Malaysia kan? Masya Allah, saya masih lagi bekerja Ustaz untuk jutawan yang kaya ni membantu saya sampai luar negara semua sekali. Tahniah Ustaz, cakap pasal luar negara dan juga saya sebenarnya kan Ustaz, saya 5 tahun lepas masa saya pertama kali pergi ke New York, masa tu pertama kali saya nak keluar, saya sampai daripada airport sampai dekat rumah, dekat apartment saya sewa for 1 month, 1 bulan saya sewa. Saya takut nak keluar sebab masa tu tengah teruk tentang teroris, masa tu tengah ada isu orang tengah tembak-tembak orang Islam and all that, sampai dekat masjid dia pergi tembak kat masjid di New York sendiri pada ketika itu 5 tahun lepas. Dan saya sampai seorang diri di New York dan masa tu saya nak keluar dekat New York Center sendiri, saya takut macam mana orang nak macam manakah tanggapan mereka ni terhadap saya, perempuan yang bertudung sorang-sorang jalan dekat New York. I was really scared, sangat-sangat takut. Bayang berdebar lah Ustaz, tapi saya kuat dengan hati saya, cakap you know what, Allah akan jaga aku. Tapi kalau betul lah aku kena attack ke kenapa ke, dan kita redha lah. Dan saya kuatkan hati saya jalan, tapi surprisingly pada hari yang sama saya ramai orang kat sana kan, diorang they're very open minded. Ramai ni orang yang bukan Islam, orang yang bukan hitam, orang Mat Salleh yang tegur saya yang macam, oh you look so beautiful, yang tegur, and then diorang pandang tudung tu bukan sebagai simbol macam nak cakap, macam mungkin satu fashion ke ataupun berlainan dengan mereka yang lain ke. Jadi itu juga merupakan salah satu inspirasi ataupun the moment saya tersentak, di mana saya cakap, you know what, bila saya pakai tudung, bila dekat Malaysia, bila saya pertama kali pakai tudung, saya ingat lagi ada beberapa brand yang di sini yang tak nak bagi saya pinjam baju. Dia kata
kami tak represent mereka yang bertudung. Maksudnya tak, orang yang bertudung tak boleh pakai baju-baju saya. Macam itulah ibaratnya. Jadi disebabkan tu saya menggunakan pentas fashion ini untuk berjihad ataupun berdakwah. Saya cakap, aku nak meletakkan orang Islam yang menutup aurat, yang pakai tudung di pentas antarabangsa. So aku nak pergi ke event-event yang di mana semua orang yang tak bertudung, aku ada kat situ bertudung. Aku nak muncul di majalah-majalah yang tak pernah keluar orang pakai tudung. Aku nak jadi orang pakai tudung. Sebab aku nak tunjuk yang orang Islam mampu juga berada setaraf dengan mereka yang bukan Islam. Ada banyak orang Islam yang dah muncul dan dah pergi ke tempat tu, tapi mungkin mereka tak bertudung. Tapi ni merupakan simbol orang Islam perempuan kan, untuk orang wanita. Jadi saya memilih cara inilah sebenarnya, tapi saya tak pernah bercerita ni secara terang-terang kepada mereka, kepada ramai orang, sebab saya tak nak cerita kongsi selagi saya tak capai apa yang saya nak. Tapi memandang kita tengah bercerita pasal ini, saya nak Ustaz doakan saya supaya. Tapi tahniah Niloufar, tahniah. Sebab memang hadis Nabi SAW kan, bang siapa bekerja kuat untuk bantu orang miskin, anak yatim, dia sedang berjihad. Saya selalu tanya kat anak-anak, siapa nak berjaya? Semua angkat tangan. Siapa nak kaya? Kalau tanya sekolah, semua dah tak nak angkat tangan. Siapa nak jadi terkenal? Semua tak angkat tangan. Macam berdosa kalau terkenal. Siapa nak jadi hebat? Semua dah tak nak. Sebenarnya saya selalu beritahu kat ceramah-ceramah taman anak muda. Penting jadi kaya. Penting jadi terkenal. Penting jadi paling maju. Kalau boleh paling terkenal dalam dunia. Paling kaya dalam dunia. Paling apa? Paling jadi pemimpin yang paling hebat dalam dunia. Supaya kita menjadi contoh untuk ramai manusia dalam dunia. Tapi bukan maksud kita hina orang lain. Nasib orang beza-beza. Tapi kalau ada kemampuan rezeki Allah, jadi yang paling terkenal, jadi yang paling kaya. Bukan nak bawa orang kepada kita. Kita nak bawa orang kepada Tuhan. Dan kita nak orang kenal Islam ni apa dia. Dan kita nak semua manusia bahagia. Tak semua orang diberi rezeki macam Niloufar jadi terkenal. Betul. Saya nak orang kenal Islam melalui saya. Betul. Jadi memang penting gunakan semua apa yang termasuklah media semua ni untuk manusia dekat dengan Allah SWT. Masa hidup kita ni suntuk singkat. Tapi apa sahaja yang kita ada, kita kerahkan gunakan untuk kebaikan. Jadi Niloufar sedang berjihad. Bukan senang nak pergi luar negara, nak bertudung kan. Bukan senang. Bukan senang. Memang nampak cantik, nampak takut, best. Seram macam-macam ada pandangan orang kan. Betul. Saya bawa isteri kalau jalan-jalan, bukan kata masuk jadi apa. Masuk apa-apa yang Niloufar buat ni, yang hebat-hebat ni. Baru berjalan dekat mana luar negara, bawa isteri pun saya dah, orang kan pergi ke airport kan. Saya pakai ni kan, Burdah pula. Memang mana-mana kadang dia orang berbebel, kita faham pula dia berbebel kadang, mana-mana negara lah tak sebut. Dia tengok pun dia macam rimas jugalah kan. Ustaz, saya pernah kena banyak kali. Begini jadi orang hebat, tahniah supaya orang tengok orang Islam ni dia orang bukan benci sebab dia salah faham tentang Islam. Jadi siapa nak bagi dia orang faham kita? Rupa bertudung, ubah pandangan mereka. Orang yang tutup aurat, bertudung, pakaian yang baik. Rupanya boleh menjadi contoh buat semua manusia dalam dunia. Betul. Saya selalu cakap, diorang kata tak penting terkenal. Saya tanya adik-adik suka siapa contoh kan? Adik-adik suka orang, contoh anak-anak kita kan, anak yang muda-muda kan. Semua nak jadi macam orang Korea contohnya. Jadi tak salah kan, tak salah. Tapi sebab apa diorang suka? Sebab dia nampak Korea tu terkenal. Jadi sebab tu kita orang Islam kena jadi terkenal supaya jadi contoh yang baik. Supaya esok kita dah makin tua, anak-anak kita dia nak ikut siapa? Oh dia ikut Niloufar pakai tudung contohnya. Muslimah yang baik pakai tudung terkenal. Jadi dia ada contoh yang baik. Dia ikut Niloufar, dia ikut Siti Nurhaliza, dia ikut siapa-siapa yang maksudnya semualah artis yang baik-baik menjadi contoh yang baik. Jadi, Nabi SAW bersabda, barang siapa mulakan satu kebaikan, diikuti oleh orang ramai, sampai kiamat dapat pahala pada orang yang mulakan. Jadi kalau Niloufar mula jadi pakai tudung, dan orang ramai orang-orang yang memang dunia ni bukan dunia bertudung, bukan salah dia suasana dia. Tapi dia tengok Niloufar, oh rupanya nak cantik, nak terkenal, nak jadi orang hebat, dengan bertudung pun boleh. Jadi salah satu ruang buka. Bukan maksud yang tak bertudung, mereka semua orang baik. Cuma kita semua orang ada kebaikan masing-masing. Kita doakan semua orang baik-baik. Cuma kita nak, apa kita dapat buat, kita syukur. Jadi kita doakan semua orang jadi contoh yang baik. Dan dalam keadaan sama, kita hormat agama orang lain, kita hormat pandangan orang lain begitu. Ustaz, saya tak pasti kalau live ni akan tertutup dengan sendiri, akan off selepas 1 jam. Boleh tolong komen tak? Adakah akan terputus selepas 1 jam live ni? Sebab kita dah sampai 1 jam sebenarnya. Mungkin kita yang terakhir Ustaz mungkin ada pun yang nak tidur awal, nak bangun tahajud kan. Jadi satu benda lagi saya cakap. Saya tak selalu tengok Ustaz selalu puji isteri Ustaz.
dengan tak malunya Ustaz macam bidadari saya apa semua secara terang-terangan. Dan saya selalu bercakap tentang cara Ustaz melayan ataupun memuji buatkan isteri Ustaz rasa istimewa ni dengan saya punya family ataupun adik-beradik saya. Dan lepas tu tadi timbul lagi sekali tentang isu ni. Bukan isu lah, macam perbualan ini kan. Jadi saya cakap macam ni lah sebenarnya yang kita patut orang lelaki Islam sepatutnya buat kalau kita perbezaan orang yang ada pegangan agama, orang lelaki yang ada pegangan agama, dia akan tahu bezakan macam mana nak appreciate kasih sayang untuk isteri tu. Jadi apa mungkin nasihat Ustaz kepada kemuncak agama ini ialah takwa. Kemuncak takwa akhlak, kemuncak akhlak berbuat baik terhadap isteri. Nak tahu seseorang tu baik atau tak, bagaimana dia bercakap dengan isteri dia, bagaimana dia melayan isteri dia, bagaimana dia berbuat baik terhadap isteri dia, itulah Islam. Ustaz saya dulu cakap, walau kita kat luar mungkin orang panggil kita ustaz, mulia, saya cakap diri saya lah, saya selalu cakap tu untuk diri saya. Ceramah makin main, tapi kalau macam mana saya cakap dengan isteri, kalau saya kasar, saya tak layan dengan baik, maknanya agama tu belum masuk dalam diri saya, dalam rumah tangga saya. Kemuncak agama seseorang bukan masa dekat luar depan orang, dekat ceramah mana-mana. Bagaimana dia melayan keluarga dia. Kalau ada isteri, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan mak ayah, itulah Islam dalam diri kita. Sebab tu Nabi bersabda, yang terbaik di kalangan kamu, nak tahu orang tu baik ke tidak, bagaimana dia, orang yang paling baik ialah orang paling baik terhadap isteri. Aku, Nabi SAW, ialah orang paling baik terhadap isteri. Jadi, bagaimana kita melayan isteri, itulah Islam dalam diri kita. Jadi orang selalu nampak kalau jadi orang Islam ni kena kasar ke isteri. Ada orang buat isteri macam hamba. Ada yang kat luar baik. Masuk rumah disepak isteri, terbang bawah meja, terbang atas kat terbang. Habis mengamuk jadi kasar. Asal dengan isteri je jawab telefon dah jadi kasar. Jadi sebenarnya bagaimana kita bercakap dengan isteri itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan mak ayah kita itu Islam. Bagaimana kita cakap dengan anak-anak itulah Islam. Islam, pahala. Satu orang ayah peluk anak. Nabi kata kamu sayang anak ni ya Rasulullah. Ya. Nabi bersabda, kamu peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu. Jadi, bila kita sayang keluarga, peluk anak, mencurah-curah rahmat ke atas bapa rahmat mencurah. Bila tengah sedih ada masalah hidup, sempit, peluk anak. Peluk isteri, peluk suami, peluk mak ayah. Jadi, rahmat Allah mencurah-curah. Tapi kalau tengah marah, kita marah lagi anak. Ramai orang kat luar, hidup dia kelang kabut. Dia fikir kenapa kelang kabut? Oh, rupa-rupa dia tak ingat masa sebelum ke rumah. Tadi dia maki anak dia. Dia maki isteri dia. Isteri pun tak boleh jawab sebab isteri dia lemah, tak boleh jawab. Sebab tu doa yang dilihat oleh Allah, doa orang yang lemah. Selalu lemah ni isteri kat rumah. Isteri kuat mana pun, tapi kalau suami dia marah, dia jadi lemah juga. Termenung, dia sakit kepala dia, jadi teruk. Jadi, orang-orang yang macam ni nampak tak ada kuasa. Isteri, anak-anak kan macam tak ada kuasa nampak selalu dalam ni. Tapi orang macam ni, kalau mereka berdoa sesuatu untuk suami, untuk keluarga, rezeki tu berkat. Sebab tu saya selalu sebut, orang yang sayang isteri dia, hormat isteri dia, jaga kepercayaan isteri dia jadi urus dengan baik, nanti Allah beri rezeki dia mencurah-curah. Sebab tu kalau suami nak sesuatu, isteri dia nak, jadi cepat dapat. Tapi kalau suami dia nak, isteri dia tak nak, biasa lambat sikit dapat. Jadi sebab apa? Sebab satu hati dalam keluarga. Sebab tu keluarga ni ialah kemuncak agama dalam diri kita. Bagaimana kita melayan keluarga, itulah Islam. Sebab tu waktu ni, rezeki Allah, kita dapat banyak masa bersama keluarga kan. Jadi sebab tu kena tunjuk contoh yang baik. Saya memang saja, kalau orang tanya ustaz nak tunjuk, memang saya saja tunjuk. Sebab saya dengar Nabi bersabda, siapa jadi contoh yang baik sampai kiamat dapat pahala. Jadi saya memang saja tunjuk perkara yang baik-baik supaya orang tahu, oh tak salah rupanya kalau suami yang masak, tak salah kalau suami itu sapu rumah, tak jadi hina pun kalau kita pergi buang sampah. Dan takkan jadi hina kan kalau kita puji isteri kita. Tak jadi. Kadang orang anggap benda tu macam tak baik, tak patut. Sebenarnya itu agama dalam diri kita. Jadi mungkin sebab supaya Allah sayang kita. Sebab mungkin Ustaz pemahaman ramai lelaki Malaysia lah kan di sini kan isteri yang kena buat kerja-kerja rumah, suami keluar kerja. Jadi bila balik tu kebanyakan kerja tu di isteri yang tanggungjawab isteri macam tu. Kita punya pemahaman daripada kecil kat drama TV pun tunjuk benda sama. Mungkin atuk nenek ataupun mak ayah kita pun buat benda yang sama. Sebab itulah ramai salah faham, oh ini bukan kerja aku, ini kerja isteri aku tak boleh buat kerja ni kerja perempuan. Jadi sebenarnya kena sebuah keluarga kan kita sibuk memberi kan. Saya cakap sebagai suami sibuk memberi, isteri pun sibuk memberi. Dan hidup kita untuk redha Allah. Yang penting kita dapat bawa isteri alang-alang kahwin dia sampai syurga. Pegang tangan isteri sampai masuk syurga. Dunia ni tak lama kan. Banyak orang-orang yang besar-besar, kaya-kaya, hebat-hebat pun dah tak ada dalam dunia. Atuk nenek kita dah tak ada.
Kan? Mak saya dah tak ada orang saya sayang. Sayang betul dekat saya. Saya pun sayang kat dia. Tapi dia dah tak ada. Satu hari semua mesti pergi tinggalkan dunia ni. Tak ada orang yang kekal dalam dunia. Jadi apa yang berharga dalam dunia ini ialah bilik kasih sayang, kebaikan, cakap lemah lembut, kita mendoakan kebaikan, bangun malam menangis pada Allah, saling hormat menghormati, rasa sayang pada semua orang. Bila kita buat begitu, Tuhan sayang kita. Kita sayang pada semua orang, terutama keluarga kita. Mulakan daripada rumah tangga, dengan jiran-jiran. Kita banyak mengalah, tak jadi hina kita memaafkan. Riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Sifat dia apa? Memaafkan. Sifat dia apa? Memaafkan orang lain. Dia ingat dia tak ada amal lain, rupanya dia memaafkan orang. Itulah, terima kasih Nilofa. Semoga Allah terima. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah terima kita. Ya awal al-awwali. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semua ilmu. Ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, mak ayah kami, isteri kami, keluarga kami. Pandang kami kasih sayang belas rahmat, ya Allah. Kami tahu ujian ni sebab Engkau sayang kami. Tolonglah ya Allah COVID-19 ni, Kau angkatkanlah ya Allah. Kau hilangkan ya Allah, Kau sembuh sihatkan, kembalikan kami seperti hidup kami sedia kala ya Allah. Bantu orang miskin, anak yatim ya Allah. Ada orang lapar, susah kat luar sana. Kami makan kenyang, tidur lena, ada orang susah. Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak tahu berapa baki masa kami yang tinggal. Gunakanlah sisa-sisa hidup kami, baki hidup kami untuk bantu sampai mungkin manusia dalam dunia. Ya Allah, satukan hati kami yang kasih sayang. Semua orang baik ya Allah. Maafkan kami yang tak baik. Maafkan kami. Semua orang baik-baik ya Allah. Satukan hati yang kami kasih sayang. Satukan hati kami seluruh rakyat Malaysia ni. Seluruh dunia ya Allah dengan kasih sayang. Ya Allah, Nabi Muhammad dah tak ada ya Allah. Kami rindu kat Nabi ya Allah. Ya Allah, Nabi Muhammad susah dah pergi ya Allah. Ya Allah, kami rindu kat Nabi. Hari kami cerita pasal Nabi. Biar akhlak kami tak macam akhlak Nabi. Maafkanlah kami, jangan tolak kami. Ya Allah, maafkan kami. Kami cuma nak Kau redha, sayang kami, bantu kami. Ya Allah, bantu orang miskin, anak yatim ya Allah. Ya Allah, bantu orang miskin, anak yatim ya Allah. Maafkanlah kami. Kami lemah nak mengadu pada Kau. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, mudahkan berkat ke rezeki kami. Beri kami kekayaan di sisi. Supaya kami dapat bantu saya mungkin manusia dalam dunia. Jadikan matahari hidayah. Orang melihat kami dapat kebaikan Islam. Orang mendengar cakapan kami, lihat tingkah laku kami, beri mereka Islam. Wahai Allah, bantu kami semua, jangan tolak kami. Ya Allah, satukan hati kami kasih sayang. Mudahkan hidup kami, berkat ke rezeki kami. Beri kami menjadi sumber matahari hidayah buat semua manusia dalam dunia sampai kiamat. Wahai Allah, rahmatilah kami. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang sedih Kau bahagiakan. Ada masalah Kau pemudahkan. Ya Allah, bantu kami semua ya Allah. Bantulah kami ya Allah, rahmati kami. Hajat-hajat kami yang baik dunia akhirat Kau kabulkan. Yang Rasulullah Alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan ramai tengok 51,000, 60,000 Alhamdulillah. Orang nak tengok. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Semoga live yang pertama Ustaz ni dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada banyak orang insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan jadi asbab kebaikan hidayah. Terima kasih sekali lagi saya cakap. Bila video-video Ustaz yang membantu orang tu membuka mata hati saya dan juga mata saya untuk ada satu cita-cita baru. Cita-cita baru iaitu menjadi seorang yang dapat membantu seperti Ustaz. Mudah-mudahan kita sama-sama ni Lofa, pakat-pakat kawan-kawan yang lain, ustaz-ustaz yang lain, artis-artis yang lain. Kita bantu sampai mungkin kan. Mana tahu kita orang yang biasa-biasa tapi mudah-mudahan sebab doa-doa orang miskin, doa-doa anak yatim, doa orang susah-susah ni, anak-anak kecil yang terbiar. Mudah-mudahan sebab doa mereka kita dapat sesuatu di akhirat nanti mudah-mudahan. Amin. Lupa pun teruskan semua kebaikan, kebajikan semua sekali. InsyaAllah. Ustaz doakan saya ya. Amin. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa. Off kan live tak pandai. Okay, bye.